Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, Kongres Inovasi dan Teknologi Dunia dan Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak 2023 WCIT dan IDEX 2023 bukan sekadar persidangan, sebaliknya platform yang menyatukan para usahawan dan pakar inovasi dari seluruh dunia. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi, ia adalah forum di mana idea bertumpu, hubungan terjalin dan penyelesaian dibuat. Startup Village with the dynamic and entrepreneurial spirit is the perfect backdrop of this gathering. It represents the essence of innovation, creativity and relentless pursuit of progress. Hence, startups have the opportunity to thrive and flourish, guided by a vision of brighter, tech-driven future. Sarawak wants to be the setter and successful setter, and the example not only in Malaysia but in this region, in this part of the world. Right now, inshallah, we are able to do it. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis resepsi WCIT dan IDEX 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Rabu. WCIT dan IDEX 2023 adalah acara teknologi utama dunia yang berlangsung selama 3 hari bermula 4 hingga 6 Oktober yang melibatkan lebih 10,000 peserta dari lebih 80 negara. Ia turut melibatkan kira-kira 100 penceramah dan lebih 100 pempamer. Sementara itu, Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC terus menyokong usaha kerajaan Sarawak dalam mempertingkatkan aspek ekonomi digital di negeri ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MDEC, Mahathir Aziz, pihaknya menerima baik pelan tindakan ekonomi digital Sarawak seperti yang telah ditekankan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Bang Openg sebelum ini. So, personally, I think, or on behalf of MDEC, I think we are completely, positive, responding to what has been announced, what has been mentioned by the Premier, and subsequently by Professor Jack as well, on the Sarawak Digital Economy Blueprint 2030. So, there's a lot more alignment that we can do between what Federal does and also the efforts on digitalization, on circular economy and sustainability aspect of what Sarawak has to offer and plans to do. Beliau berkata demikian semasa ditemu bual di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Rabu. Mahathir menambah rancangan untuk memperluas dan memperkembangkan program di rantau nomad digital yang terdapat di Semenanjung Malaysia untuk dilaksanakan di Sarawak sedang dijalankan. Ujarnya pihak MDEC sedang berbincang dengan pihak berkuasa dan kementerian di Sarawak dengan sokongan Premier Sarawak sendiri untuk dilancarkan tidak lama lagi. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak telah mengambil langkah proaktif dengan menubuhkan Pusat Perlindungan Bayi yang dikenali sebagai Baby Hatch sebagai inisiatif untuk menjaga kebajikan dan keselamatan nyawa bayi yang baru lahir. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, Baby Hatch merupakan satu inisiatif yang selari dengan fokus utama kementeriannya dalam menjaga dan menyokong kehidupan anak-anak di Sarawak. Every child, every individual has a right to life, hak untuk hidup, and this is what this is all about. And no matter what happens before that, once a child is born, that child has a right to life, to be protected, and to be able to enjoy other rights as a child as he or she grows up. So, fasiliti Baby Hatch ini adalah satu inisiatif kami yang tepat pada masanya bagi menyediakan sistem sokongan dalam menangani isu pembuangan bayi dalam terutama sekali dari kalangan remaja, ya. So, teenage pregnancy. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian Baby Hatch di Pusat Perubatan Borneo BMC di Kuching pada Rabu. Menurut statistik yang dibacakan oleh Datuk Sri Fatimah, jumlah kehamilan remaja di Sarawak telah mengalami penurunan yang signifikan sejak wujudnya inisiatif One Stop Teenage Pregnancy Committee
OSTPC pada 2016. Beliau juga berharap dengan penubuhan baby hatch, jumlah kes pembuangan bayi di Sarawak juga akan berkurangan. Dalam hal itu, beliau turut menzahirkan penghargaan kepada BMC yang telah menerima cabaran untuk menubuhkan baby hatch sebagai inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR mereka. Beliau juga menghargai sokongan daripada Jawatankuasa Teknikal Baby Hatch, Hospital Besar Kuching, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan pihak berkuasa polis yang semuanya berperanan penting dalam menjayakan projek tersebut. Kepaparan di Miri, kejohanan badminton Miri Datuk Bandar Adam Yee anjuran Kelab Badminton Lopeng bakal berlangsung pada 20 hingga 22 Oktober ini bertempat di Dewan Badminton Sukantung. Kejohanan ini terbuka kepada semua warga Sarawak atau penduduk yang bermastautin di Sarawak sekurang-kurangnya 3 bulan berterusan sebelum tarikh kejohanan. 15 kategori akan dipertandingkan menampilkan pertandingan untuk beregu lelaki dan beregu wanita. Dalam pelbagai kategori dengan pemain hendaklah terdiri daripada seorang bumi putra dan seorang bukan bumi putra dalam setiap penyertaan. Selain itu, setiap pemain hanya dibenarkan menyertai maksimum 2 acara dalam kejohanan ini. Johan untuk setiap kategori akan merangkul hadiah wang tunai sebanyak RM150 diikuti tempat kedua dengan hadiah wang tunai sebanyak RM80. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Wujud merangkap Datuk Bandaraya Miri Adam Yee Susang turut berkesempatan hadir dalam sidang media yang diadakan di Miri pada Selasa. Yuran setiap penyertaan adalah sebanyak RM50 dengan pembayaran hendaklah dibuat kepada Kelab Badminton Lopeng. Untuk makluman lanjut, boleh menghubungi Yok Wok Wui 016-816-5237 atau Albert Lau 016-879-3375. Selanjutnya, pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung di Hari Bukit Mas 2023 yang bakal dianjurkan oleh Majlis Daerah Limbang pada 6 sehingga 8 Oktober ini bertempat di Taman Tasik Mas dan Limbang Waterfront Amphitheatre. Menurut Wali Kota Majlis Daerah Limbang, Konsulat Sufian Mohad, penganjuran pesta edisi ke-16 ini akan dilaksanakan di peringkat Jawatankuasa Pembangunan Komuniti yang dipengerusikan oleh Timbalan Wali Kota Majlis Daerah Limbang, Konsulat Edison Langgar Injan. Jadi pada tahun ini pelbagai aktiviti akan dilaksanakan yang melibatkan golongan kanak-kanak di peringkat sekolah, melibatkan prasekolah, Jabatan Perpaduan, Kemas dan juga pejabat pendidikan. Dan juga melibatkan golongan belia di mana aktiviti dan kelab-kelab yang diberi tanggungjawab untuk melaksanakan pelbagai aktiviti lah. Antaranya adalah berkawalan jauh, kita ada pertandingan tarik tali, kita ada pertandingan karaoke merebut Piala Wali Kota dan pelbagai lagi aktiviti yang akan dilaksanakan. Bercakap dalam sidang media pada Selasa, Konsulat Sufian menjelaskan beberapa aktiviti lain juga akan menjadi tumpuan utama sempena dengan sambutan ulang tahun Jubli Emas Majlis Daerah Limbang ke-75. Tambah beliau, pada sebelah petang dan malam akan berlangsung acara yang menjadi tumpuan orang ramai iaitu kereta, motosikal dan basikal berhias di mana peserta akan mengelilingi Bandar Limbang. Selain itu, jelasnya tumpuan utama Majlis Daerah Limbang ialah pesta tanpa sampah yang bertujuan memberi kesedaran penduduk setempat dan juga pelancong yang datang. Perkongsian berikutnya, satu bengkel antara agensi telah diadakan di sebuah hotel terkemuka di sini sebagai persediaan untuk mencalonkan Delta Geopark Sarawak ke peringkat antarabangsa pada tahun 2024. Pengarah Jabatan Hutan Sarawak, Datuk Hamdan Mohamad berkata, bagi mencapai status Geopark Global UNESCO, usaha berterusan dan komitmen tinggi diperlukan daripada semua pihak termasuk komuniti setempat, kerajaan dan pelbagai pihak berkepentingan. Katanya persediaan bagi pencalonan Aspiring Sarawak Delta Global Geopark adalah usaha yang penting dan memerlukan perancangan yang teliti bagi memenuhi dan mematuhi syarat-syarat serta piawaian yang ditetapkan oleh UNESCO. Selain itu, katanya beberapa persediaan yang dibincangkan semasa bengkel ini termasuk penyusunan perancangan geopark merangkumi matlamat, visi dan objektif. Ini juga merangkumi pelan pemeliharaan sumber semula jadi, pelan pendidikan awam, aktiviti pelancongan serta pemeliharaan budaya dan sejarah, katanya menerusi satu kenyataan media pada Selasa. Kenyataan sama memberitahu bengkel yang berlangsung dari 3 hingga 4 Oktober 2023 ini melibatkan seramai 30 pegawai dari pelbagai agensi seperti Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar, Jabatan Hutan Sarawak, Pembenaran Perhutanan Sarawak, Jabatan Muzium Sarawak dan lain-lain.
Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS.Sarawak, The Job Video My dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin Tengah Hari, kami tinggalkan anda dengan serotan Majlis Perasmian Baby Hatch di Pusat Perubatan Borneo di Kuching pada Rabu. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.